Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Khabar semua, saya berharap followers saya sama ada yang sudah sedia ada menjadi followers, yang baru jadi followers, ataupun yang singgah nanti yang belum lagi menjadi followers anda, dialalukan menjadi followers ataupun rakan kepada Nisha, ataupun anda dijemput ya untuk mengikuti The Nisha Show setiap kali saya bersiaran. Baik, pada hari ini tajuk The Nisha Show adalah satu hadis. Maksudnya setiap kali saya mengemukakan tajuk mengenai hadis, saya akan bicarakan tentang satu hadis sahaja untuk renungan kita bersama. Dan saya merujuk kepada sebuah buku hadis ya dekat sini, supaya antara kita ni kita rasa yakin dari mana sumber-sumber itu datang. Baiklah, tanpa melengahkan masa sebab sekarang dah pukul 5.48. Terima kasih kepada anda yang join. Saya nampak nama-nama anda dekat sana. Sila share, sebab ini adalah majlis ilmu. InsyaAllah kita bina sama-sama Taman Firdausi kita ya. Okey, baik, saya teruskan. Pada minggu lepas, hadis yang saya sampaikan adalah sebuah hadis mengenai akhlak. Jadi bersambung pada hari ini, sebab hadis Nabi ni dia banyak. Maksud hadis itu sendiri adalah kata-kata yang disampaikan pada Rasulullah SAW. Okey, sebelum saya baca hadis ni, baik kita sama-sama berselawat ya kepada junjungan besar ataupun kekasih Allah dan juga kekasih kita yang sentiasa mengingati kita ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik. Pada minggu lepas saya ulang sedikit hadis ya yang saya sampaikan, iaitu mengenai akhlak, di mana maksud dia adalah sesungguhnya seorang mukmin yang berakhlak mulia memperolehi darjat seorang yang berpuasa dan beribadat sepanjang malam. Hadis riwayat oleh Abu Daud. Maksud dia, jika seseorang itu mempunyai akhlak yang mulia, dia seperti memperoleh darjat seorang yang berpuasa dan beribadat malam. Bagi anda yang ingin tahu selanjutnya tentang hadis yang minggu lepas tu, boleh pergi ke YouTube Nisha, subscribe YouTube Nisha Malaysia. Dekat sana boleh cari tajuk mengenai hadis. Setiap hari Khamis insya-Allah. Kalau hari Khamis saya tak dapat laksanakan seperti semalam, jadi saya bawa kepada hari ini untuk menggantikan ya tajuk-tajuk yang seperti yang saya dah sediakan. Macam hari ini sepatutnya semalam tajuk hadis, jadi saya ulang ataupun saya ganti pada hari ini. Baik, saya teruskan. Kali ini mengenai akhlak juga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'min imana ahsanuhum nahnuqat wa khayrukum nisa'ukum. Rawahul Ahmad, disampaikan oleh Ahmad. Okey, maaf saya ni sebenarnya saya tak berapa nampak juga ya, dah berusia ni, tapi saya nak cuba bacakan juga sebagai ulang kaji untuk diri saya sendiri dan juga untuk renungan kita bersamalah untuk kita ambil pelajaran. Jadi hadis ini adalah mengenai sabda Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, iaitu sahabat Rasulullah. Maksudnya mukmin yang sempurna imannya di kalangan orang yang beriman ialah orang yang baik akhlaknya, dan sebaik-baik kamu ialah orang yang berlaku baik terhadap isterinya. Mungkin ya bagi anda yang suka dengar ataupun mungkin pernah dengar juga ya, sebab tajuk ni ataupun hadis ini adalah popular daripada ustaz-ustaz kita dekat Malaysia ni, ataupun di mana-mana alim ulama selalu menyebut tentang akhlak kebaikan akhlak, dan Rasulullah sebagai contoh terbaik mempunyai akhlak terpuji, iaitu baik
kepada isteri-isterinya. Rasulullah mempunyai lebih ramai lebih daripada seorang isteri kan, semua kita tahu sebagai seorang Islam. Tapi bagi anda yang mungkin sebab saya tahu ada setiap kali saya live ada yang bukan Islam, jadi mungkin anda ingin tahu juga, saya kongsikan sama-sama lah ya, untuk pengetahuan anda. Kalau untuk kita sebagai seorang Islam, sesama kita mengingatilah. Kemudian selepas ni, siapa yang sudi untuk menjadi tetamu saya akan jemput kat sana, ataupun saya akan tekan dekat sana ada invite ya, mana-mana follower saya akan jemput anda untuk sama-sama kita bercakap mengenai hadis pada hari ini, ataupun sebab dia di bawah tajuk akhlak kan, jadi anda boleh berkongsi. Tidak kira siapa pun anda ya, saya sendiri pun saya bukan ustazah, saya cuma seorang ibu, seorang peniaga, seorang rakan, seorang sahabat anda. Jadi kita sama-sama sebenarnya kita manfaatkan ya apa yang Rasulullah SAW tinggalkan pada kita, iaitu Quran dan hadis. Dan hari ini saya kemukakan tajuk tentang hadis, satu hadis. Maksudnya kita bercakap mengenai satu hadis. Setiap kali saya ke udara pada hari Khamis ataupun hari ini hari Jumaat, sebab saya ganti, jadi kita bercakap mengenai satu hadis. Okey, baik. Bagaimana yang dikatakan baik akhlak kepada isteri-isteri? Yang ni kalaulah saya belajar masa muda-muda dulu sebelum saya bernikah, sebab saya menikah awal, jadi tak cukuplah ilmu masa tu. Itulah bila saya ada masa untuk berkongsi dengan anda, saya ingin kongsikan. Sebab saya pun dah ada seorang menantu, on the way seorang lagi menantu, dah ada 2 cucu, dan menantu baru saya mungkin tak lama lagi lah, beberapa hari lagi, doakan insya-Allah ya. Dan tanggungjawab di bahu lah ya, semakin bertambah, semakin berat, semakin besar keluarga. Asalnya kita seorang-seorang lahir di dunia, kemudian bila kita telah berkahwin, kita ada anak-anak, kemudian dah ada cucu, keluarga kita semakin besar. Sebenarnya semakin besarlah keluarga kita tu, semakin besar, semakin berat tanggungjawab. Jadi bila saya buat live macam ni, The Nisha Show, saya akan upload di YouTube untuk kita sama-sama ulang kaji, ataupun semoga ilmu ni sampai kepada anda selagi ada sosial media ini. Okey, bagaimana mukmin yang baik akhlaknya, yang baik kepada isteri? Maksudnya ni, ini ditujukan kepada suami. Kita dah nampak dekat sini, hadis ni ditujukan kepada suami. Kalau hadis yang minggu lepas mengenai akhlak mulia tu, itu adalah umum, sebab dikatakan orang yang mempunyai akhlak mulia adalah ibarat orang yang melakukan solat malam seperti berpuasa kan. Orang berpuasa dan solat malam, solat maksudnya beribadat sepanjang malam, itu adalah umum. Pada hari ini, tajuk ini mengenai akhlak mulia yang baik kepada isterinya, bermaksud lelaki. Saya teringat pula, saya sentuh sikit ya, apa yang trending dekat Twitter hari ini. Bila saya klik dekat Twitter, akhir-akhir ni saya agak aktif di Twitter. Ada sebab jugalah kenapa saya aktif dekat sana, nanti saya cerita kemudian insya-Allah. Jadi bila saya nampak trending dekat situ ya, pagi tadi trending mengenai, sebab saya pelik, saya tengok, jadi saya kena ambil tahulah. Bila sesuatu yang trending dekat Malaysia, kita kena ambil tahu. Tajuknya mengenai apa? Adam and Eve, Adam dan Hawa. Menariklah kan, kenapa pula tajuk yang kita rasa macam agak pelik lah kalau kita tak perasan apa yang berlaku kan. Kenapa tajuk ni trending kan? Jadi bila saya scroll semua, kita akan dapat tahu jawapannya bila klik pada satu mesej kan. Rupanya kisah yang viral lah ya di sosial media, berkenaan seorang hamba Allah ni lah ya, Muslim lah yang menjadi masalah ni. Muslim lelaki lah saya ingat ya, sebab saya nampak macam tu lah. Dia nakkan hak dia dekat Malaysia ni, sedangkan perkara ni salah. Yang kita nak bercakap sekarang ni tentang mukmin yang sempurna imannya dengan isterinya. Maksudnya mukmin tu di sini seorang suami kepada isteri. Jadi daripada apa yang saya nak kaitkan daripada apa yang trending pagi tadi dekat Twitter tu berkenaan LGBT.
Jadi ramailah yang komen dekat situ, yang rata-rata lah memang rakyat kita ni alhamdulillah kita tak terima LGBT tu. Itu yang menjadikan trending Adam and Eve, not Adam and Steve kan, not Eve and Eva. Maksudnya bukan perempuan dengan perempuan, bukan lelaki dengan lelaki kan. Jadi kalau macam perempuan dengan perempuan, lelaki dengan lelaki, bagaimana nak berkembang biak bangsa manusia atas bumi ni kan. Jadi ramailah anda boleh lihat dekat sana, boleh cari tajuk hashtag tu dekat Twitter tu kan. Boleh dengarlah masing-masing komen kalau anda rajin ingin tahu, ataupun benda tu jadi lucu pula bila ramai yang memberi pendapat kan. Okey, baik. Seorang suami yang baik dengan isteri, mempunyai akhlak yang mulia sebaik-baiknya kan. Rasulullah sebagai contoh terbaik. Itu ada hadis yang lain yang mengatakan bahawa aku adalah aku yang terbaik dengan isteriku. Maksudnya Nabi mengatakan Nabi adalah contoh terbaik dengan isterinya. Dan itu sebenarnya banyak juga hadis-hadisnya. Mungkin nanti kalau saya akan jumpa hadis-hadis tu nanti kita akan cerita kemudian. Jadi hari ini umum ya, tajuk dia umum. Hadis hari ini adalah seorang yang baik dengan isterinya, iaitu seorang tu pasti dah lelaki, kerana dia lelakilah yang baik dengan isterinya. Seorang suami, jelasnya seorang suami. Bagi anda ya mungkin sebab ni hujung tahun, ramai yang bakal diijab kabulkan, bakal mendirikan rumah tangga, ataupun tak kiralah ya anda pengantin baru, pengantin lama kan. Kita ni sepatutnya kita sentiasa, kalau kita ni sebagai seorang isteri, kita ingatkan suami kita bahawa Rasulullah kita ni mempunyai akhlak yang paling mulia. Memanglah bagi orang yang suka mempertikaikan, dia kata ini pengalaman saya sendirilah ya, saya tak perlu nak ambil contoh orang lain, sebab cerita saya sendiri pun saya boleh ceritakan daripada hadis ini. Sebab bagi orang yang dia mungkin dia suka, sebab bekas suami saya dulu dia suka jawab balik ataupun berbual kan, maknanya membalas balik apa yang kita sampaikan. Jadi macam dia dengar juga ya, dia dengar, sebab kami dulu berkawan lama jugalah, dah kenal hati budi sebelum nikah. Jadinya tentulah saya inginkan seorang suami yang baik kan. Walaupun last minute pernah saya tolak dia ataupun membuat keputusan untuk tidak berkahwin, tapi jodoh tu Allah dah tulis, jadi itulah jodoh saya. Jadi saya kena kuat semangat lah ya, menjadi seorang isteri yang jangan putus asa, menasihati suami supaya dia mempunyai akhlak yang baik kepada saya ataupun isterinya. Sebab apa? Bila kita tegur dia, kita dah melepaskan tanggungjawab kita, ataupun kita sudah menyampaikan apa yang Rasulullah sampaikan. Dalam masa yang sama, kebaikan dia untuk diri dia, untuk diri kita. Jadi kena saling ingat mengingatilah. Dan cara kita menasihati juga adalah cara yang berhikmah. Walaupun dijawab sebagai saya bukan Nabi, mungkin ya dia jawab macam tu, mungkin anda pernah hadapi benda yang sama. Jangan risaulah ya, jangan risau kalau orang kata ada je jawab, nak cakap pun malas kan. Itu yang tak boleh sebenarnya. Kita kena jangan berputus asa, jangan give up ya, jangan berhenti ya. Kalau hari ni kita rasa macam kita tak boleh nak nasihat, kita lihat waktu-waktu yang selesa. Macam sebelum ni saya ada buat tajuk pillow talk ataupun bual tidur, bual bantal ya, ataupun apa yang kita bicarakan sebelum tidur. Sebenarnya tajuk tu penting juga bagi anda yang sudah berumah tangga. Kerana waktu itulah waktu rehat kita dalam keadaan minda kita lah ya, dalam keadaan rehat, dan selalunya kita mudah ingat apa yang pasangan kita sampaikan, ataupun mungkin kita boleh buka lah masa tu dekat radio kan. Mungkin kita nak cakap kita tak pandai, ataupun rasa macam tak terluah, ataupun rasa tak kita takut pasangan kita tak terima apa kita cakap kan. Itu yang kita boleh guna gaung tengah. Jadi sosial media boleh kita jadikan sebagai gaung tengah. Kita ambil lah ustaz-ustaz yang bertauliah ya, terutamanya yang bertauliah ni, supaya suami kita ni dengar, ataupun yang mana yang agak keras hati ni, dia boleh terima nasihat ya. Sebab bukan senang untuk mempunyai akhlak yang mulia.
Okey. Saya nampak kat sana ada yang nak naik kat atas ni. Saya accept saja. Terima kasih kepada anda. Assalamualaikum. Hai. Assalamualaikum. Siapa di sana? Ada yang termasuk. Okey, tak apa. Sebab saya nampak macam tak bersedia. Mungkin tak sengaja terklik kan, sebab nampak belakang macam tu. Okey, baik. Tidak mengapa, saya akan sambung balik kepada anda yang baru join. Terima kasih. Ada yang baru follow the host, saya nampak kat situ. Tapi nama anda agak-agak tak berapa terang kat situ. Saya cuma nampak tulisan yang terang sahaja, follow the host. Terima kasih. Mana yang baru join pun terima kasih. Jadi petang ini biasanya saya buat The Nisha Show biasanya pada pukul 9 malam. Jadi kalau saya tak ada apa-apa masalah ataupun tidak sibuk lah ya, saya akan buat pada pukul 9 malam seperti biasa. Jadi bila semalam saya tak dapat buat, saya akan gantikan. Inilah alhamdulillah saya gantikan pada petang ini. Tajuk dia masih lagi di bawah tajuk akhlak. The Nisha Show, satu hadis. Maksudnya kita bercakap mengenai satu hadis satu hari, itu pun cukup lah ya, satu hadis. Jadi daripada hadis ini mengenai akhlak, maksud hadis yang saya baru sampaikan tadi adalah akhlak seorang yang baik pada isterinya. Maksudnya seorang suami yang baik kepada isterinya. Kita sebagai isteri perlu memberi sokongan ya. Tadi saya beritahu tentang menasihati. Mungkinlah suami kita ni dia bukan tak semualah kan, tak semualah yang betul-betul bersedia ataupun belajar ya, bagaimana untuk menjadi suami yang soleh ataupun yang betul-betul berakhlak mulia kan. Kadang-kadang kita ni sebab saya ada hadiri kursus perkahwinan anak saya, kebetulan anak saya ada buat kursus secara online kan. Jadi saya dengar apa isi kandungan satu hari kursus kahwin tu. Hanya sehari. Jadi tak semestinya dalam sehari tu dapat banyak perkara ataupun benda yang diperlukan. Itu yang kita sendiri ya, saya sebagai seorang ibu dan di dalam masyarakat saya sebagai seorang sahabat lah ya, terutamanya saya ingin menasihati yang kepada isteri-isteri, kepada wanita, kepada anak-anak perempuan, kepada sahabat-sahabat ya. Jika kita seorang ibu, kita menasihati mungkin menantu kita, anak kita kan, menantu dah jadi anak kita bila sudah menjadi menantu, menasihati anak-anak perempuan, anak-anak lelaki sebelum mereka mendirikan rumah tangga. Tak semestinya lah ya, tak semestinya nak mendirikan rumah tangga sahaja, sebelum tu. Sebab bila dah nak mendirikan rumah tangga, banyak perkara yang dia nak buat, dia nak fikir semua benda dalam kepala. Jadi bukan pendidikan last minute lah. Sebab kalau last minute selalunya sesuatu yang kurang berkesan. Nasib-nasib je lah kalau berkesan kan, nasib-nasib je lah. Tapi kita boleh fikir logik, macam mana kita nak nasihatkan ataupun nak menerapkan ilmu rumah tangga ataupun akhlak mulia kan. Sebab kita bercakap tentang akhlak sekarang ni. Kalau masa dia dekat sangat, kalau dah nak kahwin baru kita nak nasihatkan dia. Sebenarnya itu pada pendapat saya itu adalah agak lambat. Sebab kita ni, dunia kita cepat sangat, laju sangat kan. Macam saya pun saya rasa macam baru je semalam saya baru berkahwin dan berpisah pula pada anak ada berapa orang dah kan, dah besar kan. Rasa macam baru lagi bila bercakap tentang bernikah, berkeluarga, ada anak-anak. Macam cepat sangat kan. Itulah yang sebenarnya kita kena kejar masa tu. Cepat sangat kan. Bila kita ada masa quality time ya dengan ahli keluarga kita, inilah masa dia. Waktu-waktu cuti macam ni hujung tahun kan, kita rasa anak kita sudah berada di sekolah menengah. Waktu itu kita nasihatkan ya tentang
akhlak mulia, ataupun kita bercerita dulu ya, bagi anak-anak ni dia tak terkejut ya, takkanlah bila anak kita sebenarnya, takkanlah bila anak kita dah nak kahwin baru kita nak sampaikan semua perkara. Jadi macam nampak sangat yang kita ni last minute baru kita nak bagi tahu kan. Sedangkan dia masa tu kita tak tahu dah dia dah jadi apa. Di belakang kita tak tahu macam mana life anak kita yang kita dah jaga lama ya, berbelas tahun, mungkin berpuluh tahun bersama dengan kita. Tetapi sebenarnya sebab betul ya, saya pernah dengar ada ustaz-ustaz kita bercakap juga kan, anak kita dengan kita berapa lama, kemudian bila dia di luar, seminggu sahaja dia boleh berubah sepenuhnya. Berubah mengikut apa yang dia nak. Dia lihat apa yang berlaku dalam masyarakat, apa yang berlaku dengan kawan-kawan. Itu yang kita takut sangat ya. Sebab kita ni suka ikut trend lah. Suka ikut apa yang seronok, apa yang biasa berlaku, ataupun kononnya macam ala tak up to date lah kan. Macam itulah. Itu pun kita kena ikut juga, tapi cara kita sebagai seorang ibu, macam anak-anak saya kan, sebab kita bila anak kita kecil lagi kan, anak kita ni kita kena didik dia jadi macam pembantu kita daripada kecil sampai umur 7 tahun. 7 tahun hingga 14 tahun. Kita kena rapat dengan anak kita. Masa kecil tu kita kena manjakan dia daripada dia baru lahir, lepas lahir tu dah pandai berjalan. Manjakan dia sampai umur 7 tahun. Kemudian bila dah sampai umur 7 tahun tu, sampai umur 14 tahun, kita kena jadikan dia suruhan. Ini yang saya dengar daripada ustaz-ustaz dan juga kalau saya sebut hadis sekarang, saya suka sebut kalau ada macam ni, dan macam hari ni saya sebut daripada hadis apa, diriwayatkan oleh siapa, ada rujukan dia kan. Sedap cerita dia, ada bukti kan, jelas. Jadi anak kita ni bila dah berusia 14 tahun ke atas, kita jadikan anak-anak ni kawan baik kita. Jadilah kawan baik kepada anak-anak kita. Jadi bila kita dah rapat dengan anak-anak, senang kita nak sihatkan dia, senang kita nak bercerita dengan dia. Jadi anak-anak ni tak awkward ataupun tak rasa pelik ya bila kita nak nasihatkan dia, ataupun kita nak bila kita last minute kita bagi tahu perkara ni, macam dah nak kahwin baru kita nak nasihat dia. Jadi anak-anak dia jadi macam kenapa sekarang ya, mungkin macam tu. Kenapa sekarang baru nak bagi tahu? Sebelum ni kenapa tak ajar, ataupun mungkin kita tak tahu ya. Sebab saya lebih baik saya cerita tentang pengalaman sendiri, sebab saya rasa macam kenapalah masa dulu mak tak nasihatkan saya begini kan. Kita ada juga, mesti kita ada rasa kenapa. Kalaulah kita kan suka gunakan kenapa ataupun why. Kalaulah if kan. Kalaulah mak aku ajar perkara ni awal dulu, mungkin tak jadi macam ni. Kita ni suka mencari sebab kan. Kita suka salahkan dulu ataupun cari sebab yang lain kan. Sebab perkahwinan saya hanya 12 tahun, kahwinan pertama. Kahwinan kedua sebulan saja kan. Jadi lama juga saya nak memahami ataupun menerima hakikat, sebab tak ada orang yang nak kahwin dan nak bercerai. Mungkinlah ada yang bermasalah, dia kahwin juga sebab terpaksa dan dia berniat untuk bercerai. Itu sesuatu yang jarang berlaku, ataupun tak perlu diikut ya. Macam bila dia kahwin untuk berniat untuk berpisah, maksudnya dia terpaksa. Itu yang jadinya perkahwinan tersebut macam ala kadar, ataupun sedangkan kita ni kena bahagia kan. Kita berkahwin ni kita kena enjoy your life together. Okey, saya nampak ada dekat sana. Saya nampak nama-nama yang selalu ada. Apa kata kalau anda menjadi tetamu saya? Kadang-kadang kita ni bila invite, macam tadi ada yang request, dia tak naik. Ada yang saya klik, dia naik kan. Kadang-kadang macam tu lah. Kita tak tahu yang mana satu yang sebenarnya yang boleh naik ataupun boleh jadi tetamu saya. Kita santai saja dalam Danisha Show. Rancangan Bual Bicara ini adalah masa kita bersama-sama ya, bercakap-cakap,
berkongsi perasaan ataupun pengalaman anda. Tak kira anda berada di mana sahaja, asalkan anda tak kira sama ada fasih berbahasa Melayu ataupun tahu sikit-sikit, ya. Biasanya orang yang tahu sikit-sikit ni dia dah belajar dan mungkin dia faham. Cuma macam sebelum ni saya kena cakap perlahan bagi yang orang yang baru belajar bahasa Melayu. Di sini juga kenapa saya suka bercakap dalam bahasa Melayu. Sebenarnya saya nak orang ramai, orang kat luar sana ramai yang tahu tentang bahasa Melayu, dan kita sendiri, ya, kita lebih mengetahui bahasa kita sendiri, di mana bahasa kita ni dah sampai peringkat profesor dia mengkaji bahasa Melayu kita ni, bahasa Malay English kita, bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia kita, ya. Ada Haris Iskandar ada menaikkan tentang bahasa Melayu or bahasa Malaysia. Jadi saya jawab dalam bahasa Melayu juga, campur-campur juga, ya, di Twitter. Sebab katanya ada pihak kerajaan sekarang lah, ya, menyebut tentang bahasa Melayu. Kenapa? Why bahasa Melayu not bahasa Malaysia? Jadi banyaklah saya baca jugalah komen-komen orang lain, banyak pendapat. Itu yang menarik minat juga, sebab kebetulan saya adakan Indonesia Show untuk lebih ramai mengenali bahasa kita yang cantik ini, ya, yang unik, yang tak ada dalam negara bahasa lain, ya. Keunikan bahasa kita itulah yang kita kena bangga. Dan juga sebenarnya saya ada akaun yang lain juga. Jadi dalam akaun yang tu banyak rakan-rakan kita juga yang berbangsa Melayu dan berbahasa Melayu. Sebenarnya bangga berbahasa Melayu, seronok bercakap dalam bahasa Melayu walaupun mereka berada di luar negara. Tak kiralah masa tu di Kanada, di London, di Australia, ya. Sebab apa? Rasa lebih dekat, rasa lebih seronok, rasa lebih mesra. Okey, baik, berbalik kepada tajuk kita pada hari ini, iaitu tajuk akhlak. Seseorang yang mempunyai akhlak yang mulia, yang baik, mukmin yang sempurna imannya di kalangan orang yang beriman ialah orang yang baik akhlaknya, dan sebaik-baik kamu ialah orang yang berlaku baik kepada isterinya. Bagaimana kalau anda yang mendengar saya ni seorang lelaki, mungkin rasanya baik tak dengan isteri anda? Kena tanyalah orang rumah, kan, santai minum petang, kan, boleh tanya dengan orang rumah, agaknya saya baik ke dengan awak, kan. Better, bagus juga sesekali tu bergurau, tanya-tanya macam tu, kan. Sebab kita ni sebenarnya pasangan yang suka bercakap, ya, ataupun sentiasa berbual. Tak kiralah, mungkin anda rasa macam benda tu kecil, ya, tapi kan kita ambil contoh, ya, pasangan-pasangan yang sampai ketua, terutamanya macam datuk nenek kita zaman dulu, kan. Kalau nak ikut di bawah tajuk akhlak ni, dulu dia tak macam sekarang. Zaman dulu tak ada mendapat pendedahan macam kita ni, mudah sangat kita hujung jari kita klik saja kat sini, kita nak cakap, nak dengar dengan siapa. Kita nak dengar mungkin Ustaz Wadi ke, Ustaz Azhar ke, ramai sangat, ya, Ustazah Asma ke. Itu antara yang saya suka dengar. Paling terkenal kita Ustaz Azhar, kan. Kita suka dengar Ustaz Azhar Idrus sebabnya kelucuan dia. Semua orang boleh terima cara dia. Kalau macam ada yang mungkin dia terasa yang tak faham bahasa Terengganu. Mula dulu memang saya tak faham sebab saya bukan orang Terengganu. Lama juga baru nak faham satu-satu, kan. Ada jugalah kalau sebab dia bila kita gunakan bahasa dialek kita, kan, bagi orang luar rasa macam agak kasar. Tapi sebenarnya itulah macam sesuatu tu, macam bahasa Terengganu dia sebut natang. Dia ada beza sebut natang ataupun natang, ada bunyi tu Ustaz Azhar Idrus juga yang terangkan, kan. Dia kata itulah kasih sayang, kemesraan. Dia kata ada beza tu kalau cara sebut natang ke natang, ada bunyi tu, ada dia punya idgham tu, kan. Itulah bila saya dengar banyak-banyak kali, kan,
Saya pun dah rasa mesra lah dengan bahasa-bahasa macam ni kan. Sebab itulah sebenarnya kemesraan. Sebab itu bila kalau orang tu dia sama-sama kan kenegerian dia, sama-sama orang Kelantan, berjumpa bersama-sama orang-orang Kedah, sama-sama orang Negeri Sembilan kan, kita rasa orang luar kan rasa kasar, tapi sesama mereka rasa dah tahu satu negeri, seronok berbual ya. Macam belah saya banyak belah Perak cakap, walaupun saya dari Sabah. Inilah yang jadi berbalik kepada akhlak ini kan. Akhlak ni juga macam Ustaz Azhar dia cakap, bergantung kepada pasangan tu sendiri. Kalau yang suami ni dia boleh bergurau kasar, ataupun isteri boleh terima cara suami bergurau kasar, macam dah biasa kan. Dah biasa dan senang, maksudnya bukan dah biasa tapi masih tak suka kan. Itu memang bukan yang betul. Kalau macam dah biasa dan senang untuk terima, enjoy kan. Cara bergurau tu enjoy, sampai ada yang Ustaz Zahid terus menjawab soalan yang saya pun gelak sama. Isteri saya menendang saya, dan isteri saya tolak saya sebab terkejut dan menendang saya jatuh katil kan. Itu yang dia tanya apa hukumnya pada ustaz, tapi dia kata saya gelak, dia cakap macam tu. Maksudnya dia tak kisah sebab dia tahu itu gurauan dia, hasil gurauan dia. Jadi isteri dia tolak dia macam tu. Memang bunyi dia pun kasar. Saya pun bila dah berumur macam ni kan, bila dah dengar macam tu baru dah fikir, rupa-rupanya boleh macam ni. Rugi. Itulah rugi kalau kita ni tak ada ilmu kan. Ilmu ni luas, banyak. Jangan berhenti belajar. Jadi dekat sini sekali lagi ya, sebab kita dah pukul 6:18 ya, 6:18. Saya mula lambat tadi, jadi saya nak teruskan sikit lagi. Ataupun jika ada anda dekat sana yang baru join ya, dan Nisha Show bercakap tentang satu hadis. Hari ini satu hadis ya, mengenai akhlak. Sempurna iman seseorang ataupun akhlak seseorang tu, lebih lagi kalau dia baik dengan isteri dia. Maknanya sempurna dekat situ kan, barulah sempurna iman dia. Kalau macam dia baik sangat dengan orang lain, sempurna iman dengan keluarga dia, tiba-tiba dengan isteri sahaja tak baik, masih lagi tidak dikatakan sempurna iman seorang mukmin. Sempurna akhlaknya kan. Sebab ni di bawah tajuk akhlak, jadi sempurna akhlak dia. Bukan senang untuk kita mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Dan sekarang ni akhir zaman ni yang bertambah ni akhlak kita ya, akhlak kita menggunakan jari kita dekat sosial media ni. Sebab kita kalau kita tidak bercakap begini, tidak bercakap menggunakan suara, kita bercakap menggunakan jari. Jadi sebelum jari kita ni nak, itu sebab bila dalam kubur kita esok, yang menjawab adalah tubuh badan kita, bukan lidah kita. Sebab macam sekarang pun kalau kita tidak bercakap, jari-jari kita yang bercakap. Jari ni dia suara tak keluar, tapi dia bercakap. Maksudnya kita tulis kan apa yang kita nak tulis. Itu akhlak kita pula. Tapi bila dalam kubur besok, yang menjawab tu adalah badan kita, tubuh badan kita kan. Tubuh badan kita lah yang akan bercakap, menjadi saksi apa yang dia lakukan. Macam jari ni, dia tak berbunyi sekarang, dia akan berbunyi dekat sana. Wallahu a'lam. Okey, baik. Kepada anda yang masih lagi ada dekat The Nisha Show petang ini adalah waktu luar biasa saya sebenarnya. Saya biasa melakukan live. Sepatutnya live adalah pada pukul 9 malam. Jadi bila saya buat siang, bermaksud saya gantikan live yang tertinggal, tajuk yang tertinggal. Okey, sebelum saya akhiri ya, nampak hari ni macam ramai sangat yang segan ya nak bercakap bersama-sama dengan saya. Saya tak makan orang, saya tak pernah makan orang lagi. Anda bebas santai sahaja. Walaupun saya rakaman ini akan saya naikkan di YouTube, anda tak perlu nak rasa segan ya. Sebab kalau kita segan sekarang ya, kita sendiri pun kita tidak tahu, kita sentiasa ya 24 hours dirakam oleh malaikat ya. Allah rakam ya, Allah perintahkan malaikat. Ataupun inilah, kalau kita rasa segan nak bercakap benda-benda yang baik, kita kena ingat ya, ni muhasabah untuk saya juga.
bahawa kita sentiasa diperhatikan, sentiasa dicatat amalan apa yang kita sedang lakukan, apa yang kita sedang berkatakan. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini memberi manfaat, membina taman-taman syurga, hidupnya bunga-bunga kan, taman-taman syurga dekat bumi, dekat dunia ni. Dan insya-Allah anda yang mendengar, anda yang di sini ataupun yang bakal mendengar rakaman The Nisha Show di YouTube nanti, Nisha Malaysia, insya-Allah mempunyai manfaat. Insya-Allah kita bertemu kat sana ya. Di mana waktu di sana adalah waktu yang kekal dan masa yang sangat panjang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.